surat khabar wasilah ini merupakan satu surat khabar yang banyak memaparkan maklumat-maklumat yang berkisar khususnya negeri Kelantan dengan motonya membentuk bangsa berakhlak. Itu moto kepada surat khabar ini. Saudara boleh dapatkan di kaunter di bawah sana. Muslimin dan muslimat sekalian, petugas-petugas boleh mengumpulkan derma di bilik pasti di bawah sana. Muslimin dan muslimat sekalian, alhamdulillah setelah kita mendengar maklumat-maklumat daripada yang berhormat daripada negeri Kelantan, insya-Allah khususnya kita akan mendengar ceramah kemuncak kita pada malam ini yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Dr. Harudin, Timbalan Musyidul Am PAS Pusat. Bagi memulakan majlis, bagi memulakan ceramah beliau, marilah sama-sama kita mulakan dengan takbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang berbahagia Datuk dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nas'alullaha al-'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iqtada bi sunnatihi ila yaumil la raiba fihi. Amma ba'd. Yang dirahmati Allah, saudara pengurusi majlis yang berhormat Tuan Haji Zainuddin Wan Ahmad Adun Limpungan PAS Kelantan, yang dirahmati Allah Ustaz Muhammad Saleh Wadipi PAS Maran, pimpinan-pimpinan PAS, tetamu-tetamu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kita dalam suatu ayat yang cukup pendek tetapi maknanya cukup panjang. Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan sesiapa yang dalam kehidupan dunia ini dia buta, maka di akhirat nanti pun dia akan buta juga, dan dia akan menjadi orang yang paling sesat, sesatnya. Sekali lalu kita membaca Quran, mendengar terjemahan, seolah-olahnya bermakna orang yang buta matanya di dunia akan dibutakan juga di akhirat. Tetapi akidah mengajar kita, ulama mengajar kita, orang cacat di dunia ini, di akhirat mereka tidak cacat. Orang buta dunia di sini, di akhirat mereka tidak akan buta. Kalau begitu, mengapa Quran menyebut
wa man kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Sesiapa yang buta, rupanya a'ma di sini bukannya buta mata, tetapi buta mata hati. Kadang bahasa Melayu kata buta perut. Buta mata hati bukan mata yang kita lihat hari-hari ini. Maknanya ada orang yang akan kena dalam dunia ini penyakit buta mata hati. Hatinya tidak boleh melihat kebenaran. Hati tidak melihat Allah. Hati tidak melihat kekuasaan Allah. Hati tidak boleh melihat kebesaran Allah. Hati tidak boleh melihat benarnya agama Allah Islam dan benarnya undang-undang Allah yang diturunkan kepada manusia ini adalah sebaik-baik undang-undang. Kalau orang yang tidak boleh melihat itu, orang itu dipanggil a'ma. Contoh yang senang kita lihat, bila Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasulullah, dia mengisytiharkan anna nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Aku Nabi kata Nabi sungguh, la kadhib, aku tidak bohong, kerana aku ini daripada anak pinak cucu kepada Abdul Muttalib. Orang yang tidak buta mata hati dia boleh melihat Muhammad ini memang bukan Muhammad bin Abdullah sahaja, tapi dia adalah Rasulullah. Khadijah nampak, Khadijah beriman. Abu Bakar nampak dengan mata hati dia beriman. Ali nampak, Ali beriman. Bilal nampak, Bilal beriman. Sumayyah nampak, Sumayyah beriman. Nampak dengan mata hati. Tapi kalau sudah buta mata hati, bapa saudara yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, Ummu Jamil, semuanya tidak beriman kerana mata hati mereka buta. Bawalah banyak mana keterangan mukjizat di hadapan mata mereka pun mereka tidak nampak itu sebagai mukjizat. Mereka nampak sebagai sihir. Sebagai contoh, saya nak ulaskan malam ini bagaimana teruknya kita menghadapi masalah apabila kita telah termasuk dalam golongan orang yang buta mata hati. Rugi dunia, rugi di akhirat, rugi memanjang, ataupun untung yang sedikit di dunia ini, tapi kita akan berjumpa dengan kerugian yang memanjang selepas kita menemui Allah Subhanahu wa taala. Ini hal besar, bukan hal kecil. Ini bukan soal politik kampung, politik bandar, bukan soal pembangunan, soal bantuan, soal ihsan, soal bahagia celaka yang memanjang yang disebut tadi. Wa adallu sabila, itu yang buta mata hati dunia ini, dia akan buta mata hati akhirat, dia akan sesat. Adallu sabila, sesat jalan, akan masuk ke neraka. Setelah bawa tadi contoh awal zaman Nabi, Rasulullah sebagai Nabi yang benar, yang nampak dia sebagai dengan mata hatinya, Nabi yang sebenar. Mereka beriman. Bila beriman mereka beramal soleh. Bila beramal soleh, Allah sebutlah, innal ladzina amanu wa amilus solihat
kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha abada la yabghuna anha hiwala. Allah bagi tahu dah, sesungguhnya orang-orang yang terbuka mata hatinya, dia nampak kebesaran Allah, dia beriman dengan Allah, nampak Muhammad sebagai Rasul, beriman dengan Muhammad sebagai Rasulullah, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Kanat, Allah menggunakan perkataan fi'il madhi. Fi'il madhi maknanya perbuatan yang telah lalu dah, dia tidak yakun ataupun takun. Kanat lahum, seolah-olahnya balasan syurga yang belum dapat itu macam dapat dah, pasti dapat dah. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Mereka akan dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala jannatul firdaus, surga firdaus, tempat mereka akan turun berada dalamnya. Khalidina fiha abada, tu kebahagiaan yang kekal abadi. Khalidin, kekal, tidak macam dunia. Berapa hari sangat kita boleh menikmati kemudahan dunia ini, berapa hari boleh seronok dengan wang ihsan, berapa hari, berapa lama boleh nikmat dengan yang nama dia pembangunan. Semua tidak kekal. Jawatan tidak kekal, nikmat dunia tidak kekal. Tapi kalau mendapat anugerah Allah Subhanahu wa taala di akhirat, khalidina fiha abada la yabghuna anha hiwala. Sampai nikmat dibayangkan, kalau sudah masuk dalam satu syurga, satu bilik, mereka tidak mau keluar daripada bilik. Dapat sebuah rumah dalam syurga, tak mau pindah ke rumah lain. Pasal tempat yang mereka berada itu, segala sesuatu dalamnya amat membahagiakan mereka, menyeronokkan mereka, sampai tak mau berpindah ke tempat lain punya seronok. Ini khas bagi orang yang mata hatinya terbuka tadi. Yang mata hati tidak terbuka, tak nampak Islam agama yang benar, tak nampak Muhammad itu Nabi sungguh, Rasul yang sungguh. Bukti banyak, contoh yang saya nak bawa, banyak sudah mukjizat yang Nabi bawa ke tengah-tengah orang Arab itu, nak meyakinkan mereka, mengatakan dia Nabi sungguh. Tapi kena nampak Nabi itu dengan mata hati, bukan dengan mata kepala ini. Di antaranya ada Arab yang tidak percaya dengan kenabian Muhammad, tidak percaya dengan Quran. Dia kata, aku nak tengok sendiri mukjizat, kelebihan kamu yang di hadapan aku ni, biar aku nampak. Kalau aku nampak, aku nak beriman. Kalau aku tak nampak dengan mata kepala aku tak nak beriman. Itu yang berlaku. Yang sekarang ini ada sebuah masjid di Makkah, tak jauh daripada Masjid Haram ke arah Gaza, ke arah Padang Arafah lah. Ada sebuah masjid nama Masjidus Syajarah. Terjemahan dia masjid pokok. Kenapa sampai sekarang nama masjid pokok? Kerana tempat itulah Nabi Muhammad dikunjungi oleh beberapa orang Arab. Seorang menghadapinya, yang lain ke semua duduk tunggu daripada jauh. Dia nak pergi patahkan kepala Muhammad. Kalau dia tak dapat buktikan sampai dia nampak dengan mata hati dia Muhammad Nabi sungguh,
Hang buktikan kepada aku kamu Nabi yang sungguh, kalau tidak aku patahkan kepala kamu, selesai masalah. Nabi sebut kepadanya, aku ada Quran, aku tak mendengar Quran. Kalau Quran bahasa Arab, aku pun orang Arab, aku boleh buat Quran juga, tapi aku tak buat. Aku nak bukti yang lain. Nabi kata, izhab ila hadi tilka syajarah wa sallim alaihi wa qul laha Muhammadun yuqri'uka salam. Muhammad kata dekat dia, kamu pergi dekat pokok yang jauh itu, pergi habar dekat dia, pihang cakap dekat, kamu pergi bercakap dekat pokok, pergi kecek kat pokok tu, kata Muhammadun yuqri'uka salam, Muhammad kirim salam kepada kamu. Kemudian tanya pokok tu, man huwa Muhammad. Kamu pergi tanya ke pokok tu, lepas habar kat dia kata aku kirim salam dekat dia, kamu tanya pokok tu, siapa aku ni? Arab ni kata, sah dah. Kawan-kawan aku kata hang gila, confirm memang gila sungguh dah. Nabi bercakap dengan pokok. Nabi kata, kamu nak bukti kan? Pergi buat apa yang aku suruh, kamu akan berjumpa dengan bukti siapa aku. Kalau kamu ada otak tak kenal aku tu, saya katalah, tanya pokok aku siapa. Akhir lelaki ini pergi dekat pokok yang saya kira dalam sejarah jauh lebih kurang dalam 100 meter lah, 300 kaki begitu. Laki-laki ini pergi bagi tahu dekat pokok itu, dia kata pokok, Muhammad kirim salam kepadamu. Pokok itu mengeluarkan suara, alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh, yang didengar oleh orang Arab ini yang masih kafir, yang masih mata hatinya masih buta tadi. Lepas tu Muhammad bagi tahu dekat dia, habar kepada pokok itu, kata aku suruh dia datang menghadap. Dia sebut kepada pokok itu, kata Muhammad suruh kamu pergi berjumpa dengan dia. Pokok itu bergoncang, pokok itu tercabut daripada akar umbi dia dan menggulung-gulung dirinya sampai kepada Muhammad. Laki-laki pun sampai. Nabi kata kepada pokok, beritahu kepada Arabi ini, laki-laki ini, aku siapa. Pokok kata, asyhadu annaka Rasulullah. Aku mengaku dan aku bersaksi bahwa kamu Rasulullah. Muhammad kata, terima kasih, balik semula ke tempat kamu. Pokok itu balik, sudah tidak berdaya bangun. Pokok itu mati. Di tempat pokok itulah didirikan masjid. Sampai hari ini ada, walaupun berubah bangunannya, tapi namanya Masjidus Syajar, masjid pokok. Menyaksikan benarnya Muhammad sebagai Rasul, sebagai suatu mukjizat. Tapi malang, cukup malang,
pokok boleh beriman sedemikian rupa. Dan jangan lupa dalam Quran Ta'ala menyebut wasyamsu wasyajar yasjudan, matahari dan pokok sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tahu mereka hamba Allah Tuhan mereka, mereka tunduk sujud, makna taat kepada perintahnya. Tapi laki-laki tadi tidak terbuka juga mata hati dia, dan dia tidak beriman. Dia pergi ke kawan dia, dia kata, aku confirm, aku sahkan kepada kamu, Muhammad memang seorang ahli sihir yang cukup pandai. Dia boleh kata sihir, tak nampak itu dalam mata hati, tidak nampak. Itu dikatakan a'ma, buta. Sejelas itu bukti tak beriman. Tapi tidak seteruk yang akan datang ini. Apa lebih teruk yang buta mata hati ini? Yang celek mata hati dia, yang nampak Muhammad sebagai Rasul, memang semakin hari semakin bertambah ramai. Tapi golongan mustad'afin, golongan hamba yang miskin, yang tidak ada kedudukan, yang susah, itu yang beriman. Dibimbangi oleh orang-orang Arab yang dipanggilkan dengan Ashraf Quraisy ataupun Al-Malak min Quraisy, ataupun dipanggilkan dengan Fatahil min Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy yang mata hati masih buta, amat bimbang. Muhammad semakin hari semakin kuat. Lalu mereka bermuafakat untuk mengalahkan Muhammad, bukan dengan cara peperangan, dengan cara hujah, dengan cara taktik dan teknik, buat cara yang pada pandangan mereka Muhammad boleh tunduk, boleh kalah, boleh tidak lagi boleh berdakwah kepada orang lain. Apa dia? Berpakat punya berpakat, bersyarat punya mesyuarat. Akhirnya mereka sampai satu hilah, suatu cara kotor yang niat tidak baik, sekadar nak memalukan Muhammad, sekadar nak mengatakan Muhammad bukan Nabi, mereka menolak Muhammad sebagai Nabi dengan mendakwa, membuat suatu hilah. Apa hilah? Mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad, pada mereka hanya Muhammad, berbaik dengan dia dan memujuk dia untuk keluar ke tengah lapang pada waktu dan hari bulan purnama sedang indah di atas langit. Mereka kata kepada Muhammad, wahai Muhammad, banyak sudah yang kamu buktikan kepada kami kamu sebagai Nabi, tapi kami tidak nampak itu kamu sebagai Nabi, karena yang kamu buat itu Quran dan sebagainya, itu yang kamu buat, tapi kami tidak pernah minta kamu buat. Malam ini kami nak minta kamu buatkan suatu pekerjaan yang kalau kamu boleh buat, yang kami minta ini, betul kamu Nabi. Tapi kalau kamu tidak boleh buat apa yang kami nak minta pada malam ini, kamu berhentilah berdakwah sebagai Nabi, letak jawatanlah, berhenti. Sebab kamu tidak boleh buat apa yang kami boleh buat. Nabi ulang tanya, kalau saya boleh buat apa yang kalian minta, maukah kalian berjanji nak beriman? Kata, bala ya Muhammad, kalau boleh kamu buat apa yang kami minta kamu buat, kami akan beriman. Izan fasna ma badalakum, kalau begitu aku setuju, buatlah, mintalah apa yang kamu nak minta.
pada saat itu Abu Bakar ada, Osman ada, Talhah ada, Bilal ada. Abu Bakar kata, aku paling bimbang pada ketika itu. Aku takut orang Arab ini bawa sebiji telur, letak di atas padang sebiji batu, dia orang minta Muhammad masuk dalam telur itu, jangan bagi telur pecah. Nak buat macam mana ni? Tapi Osman kata, aku bimbang kerana aku nampak seorang ada pegang ulah bekas air macam buyung kecil dengan air penuh. Aku bimbang takut mereka minta Nabi Muhammad, Nabi kita ini, suruh masuk dalam buyung itu, jangan bagi air keluar, masuk dalam buyung. Kalau boleh kamu buat. Semua takut. Tapi Muhammad tidak menunjukkan langsung rasa gelisah, tak bimbang langsung dengan suatu macam pertaruhan hidup mati ni. Kalau tak boleh buat, yang orang tu minta Nabi Muhammad dikatakan jangan jadi Nabi lah. Kalau boleh buat, kami tak beriman, baguslah jika boleh buat. Jika tak boleh buat, minta yang mustahil, macam mana? Tiba-tiba mereka meminta lebih teruk daripada yang mereka duk fikir tu. Apa mereka minta? Wahai Muhammad, kalau kamu Nabi yang sungguh, kamu nampak bulan ke tidak? Bulan purnama, Badr, bulan penuh, nampak? Kami minta kamu tolong belah dua bulan ini, biar dia pecah dua. Ya Allah, bukan telur ayam dah, bukan buyung dah. Mereka minta bulan atas langit dibelah dua. Kecut perut. Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, aku pohon kepadamu, kamu tunailah permintaan orang-orang ini seperti yang mereka minta, tidak lebih tidak kurang. Karena kalau kamu tak tunaikan permintaan aku untuk belah bulan pada malam ini, aku tidak harap dah ada orang yang akan menyembahmu ya Allah di bumi kamu di Makkah ini. Tolonglah ya Allah. Sampai Jibril bisik kepada Muhammad, angkat tangan kamu, tunjuk ke arah bulan, kamu belah bulan itu dengan tangan kananmu, kamu akan dapati dia akan terbelah dua. Nabi kata, lihat kepada aku. Dia tunjuk ke langit, dia belah bulan, bulan terbelah dua. Quran mencatatkan peristiwa itu. Iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Nabi Muhammad lahir waktu kiamat hampir tiba dah. Mereka minta bulan terbelah dua, wansyaqqal qamar. Memang bulan terbelah dua. Senyap sepi masyarakat Arab, tenganga mulut, nak kata apa? Yang mereka minta semua benar-benar berlaku. Tiba-tiba Abu Jahal bersuara, Abu Lahab menyokong. Kata mereka, selama ini kita menuduh Muhammad ini ahli sihir dengan tidak pernah kita buktikan apa-apa pun. Malam inilah kita semua melihat, benar-benar kita melihat Muhammad ini bukan seorang Nabi, tapi seorang ahli sihir yang nyata. Jangan beriman dengannya. Jom kita balik tinggalkan dia. Quran menyebut
iqtarabatis sa'ah wa ansyaqqal qamar wa in yarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Kiamat hampir berlaku. Bulan telah terbelah dua. Malangnya orang-orang itu bila melihat suatu ketandaan yang benar, bukti nyata Nabi kita Rasul sungguh, Nabi sungguh, bulan terbelah dua atas permintaan mereka. Wa yaqulu, mereka mengatakan dengan dakwaan, sihrun mustamir, ini sihir yang terus menerus. Wa kazzabu, mereka membohongi diri mereka. Mereka tahu ini bukannya sihir. Sihir orang lain boleh buat. Bulan terbelah dua, mana orang boleh buat? Wattaba'u ahwa'ahum, mereka mengikut kehendak nafsu mereka. Ini masalah. Akhir tidak beriman juga. Kenapa? Karena hati telah buta. Mata hati telah buta. Bawa bukti macam mana pun, diterang macam mana pun, kalau betul mata hati buta, mereka tidak nampak. Saya nak bawa poin ini untuk kita dengar pada malam ini. Saya membimbangi, inilah yang merunsingkan saya. Kita mengajak umat Melayu, umat Islam di Malaysia untuk melihatkan benarnya agama Allah, benarnya seruan untuk kembali kepada Allah yang Quran sebut, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu, jadilah kamu orang Islam yang kesemuanya, sepenuhnya. Jangan masuk sekerat, masuk sedikit. Jangan mengamalkan Islam yang sedikit, Islam yang sekerat-sekerat, Islam yang separuh-separuh, Islam yang ditambah-tambah. Jangan. Udkhulu fis-silmi kaffah. Terima Islam sepenuhnya, macam undang-undang. Allah Ta'ala menyebut kepada kita, summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha. Kami telah jadikan kamu berada di atas suatu syariat Allah, undang-undang Allah, peraturan Allah. Fattabi'ha, kamu ikut peraturan Allah, ikut undang-undang Allah, ikut peraturan Allah. Kalau orang yang terang mata hatinya, pasti dia nampak itu jalan selamat, jalan menuju kepada Allah, jalan meridhakan Allah Subhanahu wa ta'ala dunia sampailah kepada akhirat. Dikatakan bahawa ini jalan selamat. Tapi kalau mata hati tidak nampak, dia tak nampak kebaikan agama Allah, tidak nampak kepada yang katakan fattabi'ha, wajib ikut itu, dia masih enggan ikut. Ambil yang kedua, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fi. Jelas, syara'a lakum minad din, Allah telah mensyariatkan kepada kamu urusan agamanya, minaddin, agamanya. Ma wassa bihi Nuha, sama kami wasiatkan
Nabi yang sebelum daripada kamu wahai Muhammad. Nuh lagi kami wasiatkan. Kami wasiat kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, kepada kamu yang mustahak dalam kehidupan ini. Yang paling utama dalam kehidupan ini kata Allah, an aqimuddin. Hendaklah kamu menegakkan agama Allah. Ini keutamaan. Sampai diungkit balik. Ini yang kami wasiatkan kepada Nabi yang sebelum kamu, tak pernah kami bonti. Ada Nabi kami wasiatkan, apa dia yang mustahak sekali, an aqimuddin. Tengoklah kepada semua rasul-rasul daripada Nuh sampai kepada Muhammad, tugas mereka yang paling mustahak sekali, an aqimuddin. Nabi Daud, summa ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas. Kami jadikan kamu sebagai khalifah, hukumlah manusia dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa anihkum bainahum anzalallah. Banyak sangat ayat yang mengajak manusia kepada menghukum manusia dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya an aqimuddin. Wajib menegakkan agama. Wajib itu wajib fardu ain, bukan fardu kifayah. Setiap kita diamanahkan untuk menegak agama ini menjadi suatu program keutamaan dalam kehidupan kita ini. Nak kejar dulu apa dia? An aqimuddin. Tapi kalau mata hati kita buta, tak nampak kepentingan. Mengapa ya Allah tegak? Oh, Allah perintah kita penting sangat an aqimuddin. Kalau nampak dengan mata hati baru tahu. Tadi rupanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini hanya tempat sementara sahaja kita menumpang, dan kita akan kembali kepada Allah di hari akhirat. Nak kembali kepada Allah, nak bawa apa? Kita hanya sementara sahaja. Wa anna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Kena nampak dengan mata hati lagi sekali bahawasanya hidup dunia yang sementara ini hidup yang penuh dengan lakonan, yang tidak realistik, yang tak sungguh. Kalau sungguh pun tak kekal. Yang sihat besok lusa mungkin sakit, tak kekal. Yang kaya besok lusa mungkin susah, mungkin menggerap, tak kekal. Yang berkuasa hari ini tak kekal. Kerjaan BN hari ini pun tak kekal. Kalau tak kekal kesemuanya sementara, tidak macam akhirat. Wa anna darul akhirah, negara akhirat yang kita akan pergi, mesti pergi. Tak lambat cepat, tak cepat lambat kita akan mati. Wa anna darul akhirah, sesungguhnya dunia akhirat, negara akhirat, lahiyal hayawan, situ dia kehidupan yang sebenar yang kita kena tempuh dan akan tempuh. Apa kehidupan yang sebenar? Kalau kita membawa bekal yang cukup sebagai hamba Allah, yang dalam hidup ini kita menegakkan agama Allah, berjuang menegakkan agama Allah, hukum Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh dengan ikhlas, kita akan berjumpa dengan tadi, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Beriman, beramal saleh, menegakkan agama Allah, di antaranya kita akan dapat jannatul firdausi nuzula, syurga firdaus tempat kita turun, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, tak macam dunia tak kekal. Rupanya inilah dia jalan selamat, jalan para anbiya dan rasul.
mengajak manusia kepada an aqimuddin. Kita di Malaysia memanglah dari tahun 1951 ulama-ulama dulu telah sedar pentingnya ada satu organisasi politik di Malaysia diasaskan atas Parti Islam Malaysia, pas mengajak masyarakat bersama-sama an aqimuddin, mengajak bersama-sama nak menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebuah daerah, bukan sebuah negeri, bukan sebuah sahaja, tapi seluruh Malaysia, kalau mungkin seluruh dunia, mengajak manusia mentaati sebagai hamba kepada Allah, nak taat perintah Allah. Ini yang tidak semua orang nampak. Sebab tu lambatnya perjuangan menegakkan Islam ini berhasil kerana mata hati manusia dia tidak nampak. Dia masih nampak kepentingan hidup dunia. Mengikut Islam macam susah, macam tidak boleh maju, macam disebut tadi oleh yang bercakap sama saya, sama Wabi Saifuddin dan juga kepada Ustaz Hasan, seolah-olahnya bahawa hidup ini untuk membangun dunia sahaja, untuk makmur dunia ini sahaja, untuk mengisi dengan berbagai-bagai tamadun sahaja, dengan tak fikir hal walal akhiratu khairul laka minal ula. Negara akhirat itulah yang khairul laka, lebih baik kepada kamu minal ula, daripada dunia. Makna dia persediaan kita untuk kembali kepada Allah, itu yang lebih utama. 50 tahun kita merdeka, 50 tahun bukan masa yang pendek. Apakah suatu benda yang nyata yang telah kita buat untuk an aqimuddin? Islam tertegak di mana? Undang-undang. Kita masih meletakkan Quran di bawah daripada perlembagaan. Undang-undang utama negara adalah perlembagaan. Quran di bawah. Mahkamah syariah hakikatnya masih di bawah undang-undang mahkamah siber. Kes-kes murtad baru ni jelas. Setelah Murti dihukum dah dalam mahkamah syariah, dia seorang Islam, dia bawa kes sampai kepada mahkamah tinggi, boleh bercara semula. Banyak kes-kes lain yang dibercara mahkamah syariah dibawa semula ke mahkamah siber. Menampakkan hatta mahkamah pun, undang-undang Islam pun di bawah daripada undang-undang ciptaan manusia. Dan nyata sangat dah mengatakan dalam konteks ini, undang-undang Allah telah direndahkan, diletak di bawah dan dihina di tengah-tengah orang Islam yang berkuasa, yang memegang kuasa. Tengok yang paling baru, sudahlah agama Allah tidak terbela, sudahlah undang-undang Allah tidak terbela, sudahlah Nabi Muhammad dihina oleh akhbar berapa kali. Akhbar tanah air kita menyiarkan gambar Nabi Muhammad berapa kali. Sampai yang paling baru ini, bukan sekadar mereka mencerca undang-undang Islam, tak ada pembela, mencerca hukum Allah tanpa pembela, mencerca Nabi tanpa pembela. Yang paling akhir sekali, sampai ada artis mencerca Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid
radhiyallahu anha. Boleh sebut depan orang ramai, tengah buat rakaman, perempuan boleh mengatakan bahawa Khadijah berumur 40 tahun, tua nak mampus. Ditepuk tangan oleh orang yang mendengar. Bukan nak bela Khadijah, membela Islam, tumpang sokong betina ni, menghina isteri Nabi. Televisyen tidak ambil tindakan, kerajaan tak ambil tindakan, JAKIM tak ambil tindakan. Siapa tak ambil tindakan? Khadijah Al-Kubra, semulia-mulia insan selepas Nabi Muhammad, yang amat Nabi kasihi, sayangi dia. Tak ada cacat celah Khadijah kepada orang Islam ke semua. Syiah tidak marah kepada Khadijah. Aisyah mereka marah, Maimunah mereka marah, Hafsah mereka marah, Khadijah mereka tidak marah. Perempuan masuk syurga, Khadijah yang awal. Disebut sebagai betina tua nak mampus. La haula wala quwwata illa billah. Apakah ini Islam hadari? Ini berlaku hari baru ni. Dihina ke semua. Berlaku ini kerana sikap Aqimuddin itu tidak ada kepada kita. Maka agama rubuh. Saya tahu dah bahasa Melayu pun sedang menghadapi kecelaruan yang hebat dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam seni budaya, dalam akhlak. Kita tahu sangat dah. Menunggu kehancuran. Agama pun dah memang dah hancur. Bercakap banyak, kuasa ada, tapi Islam tak terbela. Kalau ini keadaannya, maka tidak heranlah kita lihatkan bala Allah Subhanahu wa taala turun satu demi satu, satu demi satu demi satu, tak berhenti. Ini dan bala Allah Taala sebut, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Jangan buat barang yang Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murka. Jangan fitnah kepada agama Allah, jangan buat yang tidak baik, kerana bala aku akan turun, dia tidak terkena kepada orang yang jahat sahaja, yang baik pun kena. Telah disebut beberapa kali bala di Johor yang tidak pernah berlaku. Dan mana pernah berlaku sebesar itu. Rumah kedai biasanya 11 kaki, air sampai kepada tingkat 1. 11 kaki air tenggelam. Bukan sekali berlaku, surut sekali pula, elok balik ke rumah, cuci rumah pula, datang balik lebih teruk daripada yang pertama. Nak napi macam mana ini? Balak. Bila turun balak seperti ini, dia tak kena orang yang buat jahat saja. Kadang-kadang tu orang jahat sebenar tak kena, duduk korongko, kena orang kampung. Puting beliung, penyakit ni, segala balak jalan raya, segala macam yang sekarang ini. Bagaimana Allah Ta'ala boleh izinkan boleh berlaku? Banyak daripada mangsa-mangsa rompak, mangsa pecah rumah. Yang paling akhir sekali ialah seorang bekas ketua polis negeri Selangor meninggal semalam itu, Mak itu, George Mak. Kemudian sebelumnya bekas ketua CID Malaysia yang baru pincin, rumahnya kena masuk, kena bawa semua. Sebelum itu ketua polis sana, ketua polis sini. Kenapa berlaku kepada ketua-ketua polis ni? Ada mesej, ada makna yang nak kita lihat. Ini nak kena lihat.
satu demi satu demi satu demi satu. Balak bencana jalan raya, mak rampit pun jadi masalah, ragut rompak jadi masalah, dadah semakin masalah, HIV semakin hebat, penyakit yang macam ini. Saya katakan bahawa ini kesemuanya. Nak lari di mana daripada kita mengatakan ini adalah isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala, burhan kenyataan Allah Subhanahu wa taala nak mengingatkan manusia mereka telah mengabaikan hak mereka sebagai hamba kepada Allah. Mereka sudah tidak menjadi hamba kepada Allah dah. Mereka sepatutnya an aqimuddin, tegak agama Allah Ta'ala, laksanakan agama Allah Ta'ala yang akan mengamankan masyarakat dunia, menyenangkan masyarakat dunia kerana bantuan Allah. Macam Allah sebut, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalan minallah. Yang mencuri, yang merompak ini, jika sabit mencuri merompak, cukup syarat, ikut hukum dia, Allah Ta'ala kata potong tangan mereka. Apa guna dia? Nakalan minallah. Kalau kamu buat yang aku suruh, kata Allah, hukum potong tangan, hudud tadi yang disebutkan oleh yang berhormat kita, kan tak nak buat dulu, tak nak buat, telah buat sebahu. Apa gunanya? Faqta'u aydiyahuma, potong tangan. Apa gunanya? Allah bagi janji satu, nakalan minallah. An-nukul dalam Quran makna dia Allah Ta'ala akan mencegah orang lain, mencegah orang itu dan orang lain dari melakukan jenayah itu. Artinya Allah Ta'ala yang akan tolong mengubah hati penjenayah-penjenayah ini. Dia tidak berani mencuri. Tahukah tidak mengatakan bahawa jumlah jenayah yang paling kurang sekali dalam dunia, terutama jenayah merompak, mencuri ini, tengok dalam rekod dunia ke semua, yang paling rendah sekali di Saudi Arabia. Kita tengok kedai-kedai emas di Mekah itu tak ada siapa jaga pun. Waktu semayang dia tinggal kedai emas, happy semayang balik orang tak kacau. Yang tukang-tukar duit itu pun duk conggah tepi dengan Masjid Haram tu, dekat dengan jalan dan atas Mas'ah itu pun juta-juta duit dia ada. Waktu semayang dia kunci, dia pergi semayang. Kalau kita dengan tong-tong semua tu hilang. Bank kita ada orang jaga, ada guard jaga, ada security, ada guard tu kena tembak, security kena tembak, bank kena rompak. Yang boleh rompak bawah ni bank tepi dengan balai polis lah, sebelah menyebelah dengan balai polis, bank kena rompak. Okey, ini yang dikatakan bahawa manusia tidak boleh nak mengubah hati manusia, kerana kita bukan buat manusia, Allah buat manusia. Allah tahu nakalan minallah, kami janji, kata Allah, kamu buat demikian, kami akan mencegah manusia daripada melakukan kejahatan. Sebab itu zaman Nabi jenayah tidak ada, melainkan 2-3 kes sahaja. Sebab sekarang saya katakan memang Saudi ternyata dalam buku The Human Rights yang paling baru ni memang paling rendah jenayah, pasal mereka melaksanakan hudud. Bagi orang yang tak nampak mata hati dia, tetap dia menolak hudud. Pengharaman riba dia tak nampak, riba itu mencacatkan, merosakkan ekonomi, dia tak nampak. Dia tak nampak mengatakan bahawa perbankan Islam itu penyelam, dia tak nampak, karena buta mata hati. Jangan kita jadi orang yang buta mata hati, jadi orang yang celek mata hati. Lihat kebesaran Allah, lihat kasih sayang Allah menurunkan kepada kita agama dia, pegang agama ini.
Aqimuddin, kewajipan kita tegak bersama agama ini dengan orang nak menegakkan agama, bukan meruntuhkan agama. Sejadikan diri kita hamba kepada Allah, bukan hamba kepada manusia, bukan hamba kepada negara. Hamba kepada Allah, hamba kepada Allah yang melaksanakan perintah Allah. Kalau itulah kita pujuk balik diri kita, hati kita. Mari kita bersama-sama dengan orang yang nak menegakkan agama Allah, yang mereka mampu dan boleh buat. Kalau Kelantan boleh buat, ternyata boleh buat, lebih barakah. Tadi cerita barakah nampak, rezeki datang macam mana. Terengganu biarlah politik yang bersih, adil, lawan secara jujur. Biar rakyat memilih. Hendak yang Allah Ta'ala ridai dengan penuh barakahkah ataupun tidak, mata hati kita akan jawab. Yang menolak ini jelas. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kalau tak nampak juga saya bimbang, tapi di akhirat pun juga buta mata hati, kita akan sesat jalan dapat neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baliklah kepada Allah, laksanalah perintah Allah. Dengan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum.